kuasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di subuh hari dalam Assalamualaikum subuh. Hari ini 18 Februari bersama dengan 27 Rejab insya-Allah, dan ada yang kita bercuti bersempena dengan Isra' Mi'raj, dan insya-Allah semoga kita bukan hanya sekadar cuti, bukan hanya sekadar percaya, tetapi sedar apa yang kita percaya itu insya-Allah. Dan hari ini bersiaran daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab, untuk kita nak cerita sikit. Pagi-pagi lagi dah kita nak mulakan dengan satu perkongsian ilmu berkenaan dengan hikmah peristiwa agung Isra' Mi'raj. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, semua kita kan, Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Apakah itu Isra' wa Mi'raj? Dan juga apakah hikmah di sebalik peristiwa ini? Baiklah Amy dan semua penonton-penonton yang dikasihi sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ni yang kita selalu dengar tiap-tiap tahun, selalu kita dengar ceramah ni bukan satu peristiwa kecil. Dia satu peristiwa besar yang melibatkan satu perjalanan agung daripada seorang manusia paling agung, iaitu Rasulullah SAW, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan kemudian dinaikkan, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam perjalanan ini, kalau kita nak cerita satu persatu dalam slot ni mungkin tak cukup masa dia. Cuma kita nak cerita hikmah dia. Saya tertarik untuk menceritakan satu hikmah yang tersirat untuk kita suratkan pada pagi ini, yang boleh kita kongsikan. Dalam surah Al-Isra' yang kita selalu baca, Subhanalladzi bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Dalam ayat tu Allah menceritakan tentang Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Jadi perkataan abdun kat situ kepada Rasulullah SAW boleh juga sebenarnya Allah gunakan perkataan Nabi. Sebab Rasulullah seorang Nabi. Boleh juga Allah gunakan perkataan Rasul sebab dia adalah seorang Rasul. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan abdun? Seakan-akan Allah nak bagi tahu itu adalah satu title yang sangat agung, yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan gelaran Tun ke, Tan Sri ke, Datuk ke, whatever apa semua, tapi gelaran yang paling hebat di sisi Allah apabila seorang tu mencapai makam hamba. Jadi di sini kita nak satu kefahaman yang jelas. Sebenarnya Allah nak jadikan kita ni, manusia ni, supaya tahu bahawa peranan kita bila kita dicipta oleh Allah. Apa peranan kita? Ada dua peranan kita. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kita kena jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tak nak cerita pasal khalifah, tapi kita nak tekankan pada soalan hamba ni tadi. Kalau kita berjaya menjadi hamba Allah yang baik, seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah, seperti mana yang dituntut dalam agama Islam ni, sebenarnya itu sangat memeriahkan dunia ini dengan pelbagai kebaikan. Jadi cuba kita tengok macam Rasulullah diperjalankan. Sebelum ni Rasulullah diuji dengan Amul Huzn. Dia tarik nyawa Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, yang mana dua ini adalah pendukung yang paling hebat masa perjuangan Rasulullah di awal-awal perjuangan Rasulullah di Mekah. Kemudian pula Rasulullah selesai daripada Amul Huzn tu, Rasulullah tak duduk kat rumah. Mana ada Rasulullah duduk kat rumah? Rasulullah pergi berjuang terus ke Taif, dan Taif tak dapat kapet merah. Dibaling dengan batu, diejek, dimarah, dipukul dan sebagainya. Dan ini menampakkan bahawa bila kita mengalami fatrah kesedihan dalam kehidupan kita, jangan kita terus down. Kita terus berjuang, dan terus berjuang dengan keyakinan bahawa Allah itu Maha Baik. Kita kena husnuzan dengan Allah. Jadi bila tengok Rasulullah lepas Amul Huzn terus berjuang, last kali digembirakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah ke Sidratul Muntaha dengan satu perjalanan sungguh indah yang tidak pernah berlaku daripada dulu sampailah ke saat itu. Tak pernah berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul lain. Dan akhirnya apa? Dalam hikmah tersebut kita dapat lihat, tuan-tuan dan puan-puan semua, Allah bagi satu gift, hadiah. Hadiah yang lebih hebat daripada kereta, rumah mewah, apa semua benda yang ada kat dunia ni. Apa dia hadiah itu?
ialah as-salah. Allahu akbar. Ini hadiah yang paling agung yang kita tak dapat, yang mana hadiah solah ni adalah jambatan hubungan hamba dengan Khalik-Nya. Jambatan yang tidak ada perantaraan dan wasilah. Kita direct dengan Allah untuk Allah jadikan kita betul hamba yang soleh, sampai boleh jadi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sampai boleh menjadikan solat ini menjadikan kita membina pribadi agung yang memberi manfaat kepada dunia sejagat. Allahu akbar. Mukadimah yang cukup cantik, rasa seperti tersedar daripada lamunan. Kerana apa? Allah memberikan kita hadiah solat, tapi kita tidak tidak menghargai hadiah itu. Kita tidak menghargai jambatan itu yang mana menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz bersempena dengan Isra Mi'raj, barangkali ada sesuatu yang boleh kita lakukan bersempena dengan mengingati peristiwa Isra Mi'raj ini dan juga meningkatkan amalan kita sehari-harian, insya-Allah. Jadi kalau tentang amalan yang kita nak buat pada bulan Rejab, pada bulan hari Isra Mi'raj ni, sebenarnya kita tak terikat dengan satu amalan. Betul. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita buat, antaranya solat, puasa boleh, kita boleh baca Quran, kita boleh berinfak bersedekah. Cuma saya nak memberi cadangan sempena Isra Mi'raj ni. Apa kata kita fokus kepada tahsin solat. Masya-Allah. Kita improvekan solat kita yang sebelum ni cincai-cincai, sembahyang patuk ayam. Kita improvekan dia jadi solat yang berkualiti. Solat yang boleh mencapai satu makam yang dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang boleh mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Yang boleh mendorong, memotivasi kita untuk kita melakukan ketaatan dan kebaikan. Macam mana kita nak improve ni? Kita kena belajar lah. Cari guru kan. Kita tengok balik macam mana kita punya rukun qauli, qalbi, fi'li. Kita kena cek balik rukun sembahyang kita yang 13. Kemudian kita cek bacaan Fatihah kita dari segi tajwidnya, maknanya, penghayatannya, tadaburnya. Jadi kita cek, kita dah umur berapa tahun? Solat kita ada tak menyamai solat-solat para awliya, para orang salihin? Adakah solat kita ini sekadar solat untuk sah tetapi tidak diterima oleh Allah? Ada ramai orang buat solat ikut rukun semua, komplit, tapi adakah diterima? Adakah makbul? Wallahu alam. Jadi kualiti yang kita nak improvekan pada hari ini, sempena hari Isra Mi'raj ini, apa kata kita improve supaya solat kita sampai kepada level macam orang dulu, macam salafus salih. Solat kita ni betul-betul dapat membibitkan rasa cinta. Daripada rasa cinta itu akan muncul keinginan kita untuk beribadah benda-benda lain. Barulah senang kita nak puasa sunat. Betul. Barulah senang kita nak buat baik. Barulah senang kita nak berinfak, bersedekah. Kalau kita tak didorong dengan rasa cinta, kita nak bersedekah tu ketak tangan. Kan? Jadi macam haji bakhil kan. Jadi kalau dah didorong rasa cinta, maka di situlah akan membibitkan keinginan kita untuk memeriahkan dunia ini menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada semua orang. Jadi kalau bukan atas dasar cinta, kita susah. Nanti no money, no talk. Tapi kita nak buat macam mana para sahabat. Dengan cinta semua. Ya, semua jadi. Buat atas dasar cinta, buat atas dasar mardatillah. Bermula dengan baiki solat. Baiki diri kita dengan membaiki solat, insya-Allah akan memberi manfaat kepada seluruh alam. Allahu akbar. Jadi Ustaz di sini nampaknya solat itu, itulah dikatakan solat itu imaduddin. Tiang agama. Jadi berbanding dengan yang lain tu bukanlah nak kata tidak. Maksudnya kita fokus kepada solat, kemudian amalan-amalan lain, sedekah, puasa dan sebagainya. Jadi Ustaz, pada hari ini bagaimana kita nak menjadikan bahawa solat itu sesuatu yang kita perlu hargai. Yang mana Allah bagi, katalah kalau macam kita nak jumpa, saya nak jumpa CEO ni. Okey, awak ada satu laluan VIP nak pergi jumpa. Tapi kita tak menghargai. Jadi ini solat ni antara kita dengan Allah. Jadi Ustaz, macam mana untuk kita ada rasa tu? Sebenarnya fitrah manusia dia yang baik, fitrah manusia yang baik, dia memang perlukan Tuhan. Jadi bila fitrah kita ni kita jaga baik-baik, dia akan terdorong untuk kita sedar kalau kita tak baiki diri, nak baiki diri kita, kita tak ada jalan lain melainkan dengan cara kita baiki solat. Jadi katalah misalnya kita orang kata tak tahu solat yang baik macam mana, cari guru. Kita pergi belajar. Kita cari, mungkin tak cukup dengan pembacaan, melalui praktikal kita perlu kepada guru. Jadi daripada situ sebenarnya kita akan timbul bibit-bibit rasa bahawa solat itu satu keperluan. Dia bukan keperluan bermusim, bila susah baru nak solat. Tidak. Dia keperluan macam mana kita perlu oksigen. Macam mana kita perlu makan minum. Dia perlu sampai kita rasa macam tu. Tapi untuk sampai kepada rasa tu, dia kena mujahadah.
Dia kena kita buat sikit-sikitlah pelan-pelan. InsyaAllah di situ akan merasa manis untuk kita rasakan solat ni sebagai satu keperluan yang tidak boleh tidak, insyaAllah. Masya Allah, itulah dia sempena dengan Isra' Mi'raj ini. Kita memahami, macam saya kata tadi, bukan sekadar kita percaya, tetapi kita kena sedar bahawa ini adalah antara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bersempena dengan Isra' Mi'raj. Dan para penonton, kita perbaiki solat kita, kita tahsin solat kita. Sebab tu kadang-kadang bila ada macam ada camp tahsin solat kita, tahsin solat, kita dah belajar solat daripada umur 6 tahun kot kan. Tetapi adakah kita tahsin, kita perbaiki solat kita? Adakah sama kualiti solat kita umur 40 tahun ni sama dengan masa kita umur 6 tahun? Yang mana kita tak pernah perbaiki pun. Hak tu lah. Hak kita belajar masa prasekolah gitulah kan. Jadi itulah dia, kita nak berehat seketika para penonton, kita nak sambung lagi. Dan lepas ini kita nak sambung berkenaan dengan selain pada solat, kita nak masuk kepada sedekah pula. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, betapa bersyukurnya kita pada hari ini. Kita dapat sesuatu sepanjang kehidupan kita. Duk cerita pasal Isra' Mi'raj. Hari ini barulah kita tahu, antara yang kita tahu bahawa solat itu adalah antara hadiah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan melalui Rasulullah SAW. Para penonton, pagi yang mulia ini bukan saja kita nak cerita berkenaan itu, kita nak cerita berkenaan dengan infak, kita nak cerita berkenaan dengan sedekah yang mana yang didoakan oleh malaikat. Jadi Ustaz, kita sambung. Betul ke orang kata bila sedekah pagi-pagi, tak kira lah subuh, pagi lah kan? Subuh tu mungkin barangkali ada tempat pukul 3, pukul 5, pukul 7 kan. Jadi mendapat doa daripada malaikat. Baiklah. Berpagi-pagi itu sebenarnya berkat. Dalam sebuah hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim memang ada disebutkan ada 2 orang malaikat turun, dia satu doakan kebaikan kepada mereka yang berinfak. Satu lagi malaikat dia doakan untuk kerosakan pada orang yang menahan harta dia daripada berinfak pada jalan Allah. Jadi ini memang satu maklumat daripada hadis yang sahih untuk menjadi motivasi kepada kita supaya berpagi-pagi buang selfish dalam diri. Bila kita berinfak ni sebenarnya dia memberi kekuatan untuk kita buang sifat selfish dan kita dapat kukuhkan lagi hablum minan nas yang menjadi tuntutan kepada kita untuk kita menjadi seorang hamba yang hebat. Begitulah. So itulah dia. Jadi Ustaz, pada pagi ini dengan kehadiran Ustaz sebagai Duta Pertubuhan Mihrab, apa antara peluang yang dapat kita buka kepada semua orang untuk kita kongsikan untuk sama-sama berinfak meraih ganjaran pahala pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah, Pertubuhan Mihrab ni sebenarnya banyak peluang kalau nak bagi. Tapi kita punya konsep kita akan siapkan satu-satu kita punya misi dalam membina kempen kita dipanggil kempen membina aset Islam. Jadi dalam kempen ni sebenarnya kita tengah selesaikan misi kita untuk menyiapkan beberapa
masjid dan surau, antaranya Masjid Al-Falah Sungai Ramadalam. Masjid ni kalau tengok macam ala-ala Turki pun ada, ala-ala Madinah pun ada, dan boleh memuatkan seramai 5,000 orang. Tetapi masjid sebelum tu 1,800 orang. Kedudukan lokasi dia tepi jalan, memang senang untuk akses, dan sayangnya hanya tinggal lagi 10%. Lebih kurang dalam 6 juta lagi diperlukan, dan bayangkan kalau kita punya infak tu berlaku, jariah kita dia masuk dalam akaun investment kita ke akhirat, Masya Allah, tak boleh cakap lah. Memang jadi OKB betul lah kan? Orang kaya bertakwa. Dan dan satu lagi kita ada masjid di Nurul Islamiah Sungai Choh. Ini pun masjid tepi jalan. Dah lebih kurang 40 tahun masjid ni. Tapi tak pernah ditajdidkan, tak pernah dibuat pembaharuan. Dan masjid tu pun boleh lebih kurang 1,000 orang. Dan kita perlu upgrade masjid tersebut daripada masjid yang usang dan uzur, nak upgrade dia, dan lebih kurang kita perlu dalam nilai dalam 5 juta. Itu pun boleh memuatkan dalam 5,000 orang. Dan di samping itu surau di Taman Medan yang aktif. Surau ni anak-anak muda yang bangunkan. Di apartmen di Taman Medan, surau Raudatul Mardiyah pun kita tengah nak bantu untuk meriahkan dia. Supaya Ramadan ni, tiga tempat solat ni meriah dengan orang solat dan buat aktiviti-aktiviti ibadah. Dan pastinya anda-anda yang menyumbang dan berinfak akan dapat habuannya di akhirat. Dan satu lagi, sekolah. Kita tak ketinggalan sekolah. Kita tengah bangunkan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang sekarang ni dia menyewa di bangunan kedai. Kita nak tukar ke bangunan baru. Ini memang bukan kaleng-kaleng punya bantuan yang kita nak bagi. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat bantu untuk bangunkan sekolah ni, bayangkan 400 pelajar yang sedia ada, dan ini nak datang lagi lebih kurang dalam 500-600 orang pelajar lagi. Ini akan menyebabkan kita dapat pahala macam orang hafal Quran. Sebab mereka ni adalah hufaz profesional. Jadi itu antara peluang yang ada dalam Pertubuhan Mihrab buat masa ini, insya-Allah. Masya-Allah. Hari ini saya belajar lagi satu perkataan yang saya rasa berbunga-bunga. Bila kita kata nak jadi orang kaya kan, nak jadi OKB, orang kaya baru. Tapi kita dah tak nak lah. Tak penting pun duit berjuta-juta tu kalau kita tak tahu ke mana patut kita salurkan. Jadi kita nak jadi OKB, orang kaya bertakwa. Jadi para penonton, ayuh kita menjadi orang kaya bertakwa pada pagi ini. Ini adalah antara ruang dan peluang. Jadi Ustaz kalau dapat kongsikan untuk penonton di luar sana cara untuk mereka yang berminat menyumbang pada kempen-kempen pada masjid-masjid yang telah Ustaz sebutkan tadi, kepada sekolah dan sebagainya. Jadi nak join dengan kita punya kempen ni tak susah. Tak payah naik kereta, naik motor. Semua dekat hujung jari. Dengan hujung jari kita ni, kita tambah pula dengan gadget yang ada ni, insya-Allah akan membuka laluan untuk kita masuk syurga. Jadi kat situ siapa yang nak berinfak boleh, kita ada akaun Maybank dan juga Bank Islam, Pertubuhan Mihrab punya, ataupun nak infakmihrab.com pun ada. Boleh layari infakmihrab.com, ataupun siapa yang dia kata takut terlupa lah, dia nak bulan-bulan, dia boleh select buat pilihan serendah RM30 dekat kita punya Istiqomah, My Istiqomah. Pun ada kat situ, ada QR scan code kat situ, boleh scan kat situ. Dan juga kalau mereka ini ada kemusykilan nak tanya apa lagi peluang-peluang yang ada, sebab kita ada peluang-peluang yang jangka masa panjang, jangka masa pendek, boleh hubungi terus hotline Pertubuhan Mihrab dan boleh datang ke pejabat kita, boleh kita sembang-sembang. Sebab kalau kita nak buat kerja kebaikan ni, yang penting kita buat kena menghayati lah. Atas dasar ukhuwah, barulah insya-Allah kebaikan yang kita buat tadi akan membuahkan takwa. Jadi pastikan kebaikan kita ini kalau tak buah takwa, rugilah kita kan. Itulah antara cara-cara untuk join dalam Pertubuhan Mihrab punya kempen. Allahu Akbar. Dan Ustaz yang terakhir bagi menyimpulkan perbincangan kita, subuh-subuh lagi ni kita dah bincang berat dah ni. Tapi kita nak juga, tak kisahlah waktu bila, kita nak semua orang bawa semangat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai Isra wal Mi'raj ke dalam diri kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Baiklah, kita hidup tak lama dah, mati boleh datang tiba-tiba. Jadi marilah kita baiki diri kita, bermula dengan kita baiki solat kita. Kerana ia merupakan jambatan penghubung antara hamba dengan Khalik-Nya. Dan apabila kita berjaya menjadikan solat kita berkualiti, maka terjadilah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan insya-Allah kita akan dapat membina peribadi agung yang dapat memberi manfaat kepada jutaan umat, kepada dunia sejagat, yang akan memeriahkan lagi dunia ini dengan kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah Ustaz, Duta Pertubuhan Mihrab, kita doakan yang terbaik untuk Pertubuhan Mihrab dan anda para penonton, seperti mana nama yang telah dikongsikan di kaca TV. Dan Ustaz sekali lagi, jom kita ajak semua untuk kita menyokong Pertubuhan Mihrab insya-Allah. So, mari sama-sama kita fastabiqul khairat, bersegera berlumba-lumba buat kebaikan.
dan pastikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, melalui Pertubuhan Mihrab anda hulurkan sumbangan anda, maka kami akan uruskan kepada jalan yang baik dan kami akan tunaikan amanah anda dengan sebaik mungkin, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia berinfak secara online. Juga boleh di www.infakmihrab.com. Dan juga secara istiqamah. Boleh di Maybank dan juga di Bank Islam. Dan juga Ustaz, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan anda kepada para penonton. Jom kita jadi OKB. OKB saya tak ada duit. Orang kaya bertakwa. Tidak semestinya duit berjuta-juta. Tetapi yang penting duit itu kita infakkan dengan ke jalan yang betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak sekali Ustaz dan juga para penonton. Terima kasih banyak. Semoga kita sentiasa didoakan malaikat dengan kebaikan, bukan dengan kefasadan. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Amy dalam Assalamualaikum 7 selepas ini.